Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah buka bicara. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua Barisan Kerajaan, perwakilan pembangkang, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli berhormat sekalian, saya Muhammad Faiz bin Mansur selaku Ketua Kerajaan amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah pimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dibahaskan, iaitu usul yang berbunyi pemulihan ekonomi Malaysia selepas pandemik. Baiklah, bergerak kepada peranan kami di barisan kerajaan, Menteri Pertama akan menyatakan hujah-hujah yang menyokong usul ini dan seterusnya akan disambung oleh Menteri Kedua, Ketiga dan Keempat. Manakala sesi pergulungan akan disampaikan oleh Menteri Kelima. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rakan-rakan barisan kerajaan saya, iaitu Saudara Muhammad Nur Arif bin Muhammad Ruzmi, Chong Zhen Xuan, Sin Yuan En, Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Khairul Azri dan Leong Yao Sun. Hadirin sekalian, baiklah, izinkan saya melakukan gerak kerja yang pertama di barisan kerajaan, iaitu melakukan pentaklifan secara literal usul frasa demi frasa. Baiklah, fasa yang pertama iaitu ekonomi. Menurut sumber Wikipedia, ekonomi diartikan sebagai kawasan pengeluaran, agihan dan perdagangan serta penggunaan barang dan perkhidmatan oleh ejen yang berbeza. Difahami dalam maksud tulisannya, ekonomi ditakrifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Ejen ekonomi boleh jadi individu, perniagaan, pertubuhan atau kerajaan. Urus niaga ekonomi berlaku apabila dua kumpulan atau pihak bersetuju dengan nilai atau harga barang atau perkhidmatan yang diurus, biasanya dinyatakan dalam satu mata wang tertentu. Aktiviti ekonomi terdorong oleh pengeluaran yang menggunakan sumber asli, kerja dan modal. Ia berubah dari masa ke semasa disebabkan oleh teknologi, iaitu otomasi, pengurangan fungsi kos. Selain itu, inovasi, keluaran baru, perkhidmatan, proses pengembangan pasaran. Ia meningkatkan peluang fungsi hasil seperti yang mengeluarkan harta intelek dan perubahan dalam industri. Jadi dapatlah dirumuskan bahawa pemulihan ekonomi Malaysia selepas pandemik bermaksud bahawa betapa pentingnya pemulihan ini kepada ekonomi sesebuah negara. Baiklah, seterusnya fasa usul kita pada hari ini iaitu pandemik. Seperti yang kita tahu, dunia telah dikeparkan dengan jangkitan penyakit yang semakin mengganas hari demi hari, iaitu COVID-19. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang bermaksud pandemik. Menurut World Health Organization (WHO), pandemik atau wabak besar ialah kejadian penyakit dengan bilangan kes melebihi kadar biasa yang berlaku di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia, dan ia melibatkan populasi yang besar. Kebiasaan disebabkan oleh jangkitan penyakit baru yang mudah dan cepat merebak. Sebagai contoh, pandemik influenza Spanish flu 1918 hingga 1919, kemudian influenza H1N1 pada tahun 2009 dan terkini pandemik COVID-19 2019 hinggalah kini. Sebagai Ketua Kerajaan, saya akan menyatakan bahawa pihak kerajaan yakin dengan hujah-hujah yang akan dibentangkan sebentar saja lagi, dan pada hari ini kami akan membuktikan pada sesi Dewan tentang peningkatan pemulihan ekonomi Malaysia selepas pandemik. Oleh itu, barisan ahli kerajaan akan mengemukakan hujah-hujah mengapa kami menyokong usul tersebut adalah seperti menstabilkan ekonomi negara, meningkatkan perdagangan ekspor, mewujudkan tabung agro makanan, menambah baik program agenda perlindungan sosial, menggalakkan pekerjaan ketepatan, menggalakkan persaingan pemasaran, pembukaan sepadan negara bagi sektor pelancongan, dan dasar pandang ke timur masih relevan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Chong Zhen Xuan adalah kerajaan pertama. Saya akan memberi pendapat saya mengenali pemulihan ekonomi Malaysia selepas pandemik. Pertama, menstabilkan ekonomi negara. Sejak 14 bulan lalu, kita terpaksa bergelut dengan COVID-19. Kini, negara berhadapan gelombang ketiga lebih mencabar. Setiap hari jumlah jangkitan melebihi 2,000 kes, malah ada kala lebih 4,000 kes. Cabaran kesihatan dan ekonomi dihadapi oleh rakyat Malaysia tidak pernah dihadapi mana-mana kerajaan sejak merdeka lagi. Pandemik memberi impak kepada semua negara dan mengubah kehidupan manusia seluruh dunia. Namun, kerajaan amat fokus melaksanakan usaha
melawan COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Beberapa langkah pantas diambil melalui oleh Kementerian Kewangan dan Majlis Tindakan Ekonomi bagi menangani isu ekonomi dengan segera. Majlis Keselamatan Negara berperanan penting meimbangi nyawa dan kehidupan. MKN juga menetapkan prosedur operasi standard iaitu SOP perlu dipatuhi. Kabinet seperti biasa bersidang setiap minggu. Kabinet dianggotai bersatu UMNO, PAS, MCA, MIC, GPS dan GRS. Setiap isu besar dalam negara diputuskan kabinet mewakili pelbagai parti. Kestabilan politik juga salah satu cara dapat menstabilkan ekonomi negara. Langkah diambil oleh kerajaan sejak Mei tahun lalu menunjukkan hasil. Pakej rangsangan ekonomi dengan jumlah 325 bilion menstabil, malah beransur-ansur memulihkan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini bagaimanapun amat bergantung setakat mana kita mampu mengawal penularan COVID-19. Sekiranya penularan ini tidak dapat dibendung dengan berkesan, ekonomi negara akan terjejas. Oleh itu, semua pihak perlu mematuhi SOP ditetapkan oleh kerajaan. Hanya itu kunci yang ada buat masa ini, sementara menunggu program vaksinasi berjalan sepatutnya. Situasi kita hadapi hari ini ialah krisis kesihatan terburuk pernah dihadapi dunia dalam tempoh 100 tahun. Justru, memeranginya bukan kerja mudah. Kedua, meningkatkan perdagangan ekspor. Pelaksanaan dasar perdagangan dan pelaburan terbuka serta mesra perniagaan adalah antara fokus kerajaan dalam memulihkan ekonomi negara. Ia termasuk meratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik. Jumlah perdagangan pada Ogos lalu meningkat 15.7% kepada 169.8 bilion berbanding Ogos 2020. Sejak Februari lalu, jumlah perdagangan merekodkan pertumbuhan 2 digit bagi 7 bulan berturut-turut. Ekspor merekodkan peningkatan 18.4% kepada 95.6 bilion. Import berkembang 12.5% kepada 74.2 bilion. Lebihan dagangan melonjak 44.7% kepada 21.4 bilion. Katanya ketika sesi pergulungan AMK12 di Dewan Rakyat hari ini, Malaysia harus menjadi hub e-dagang serantau seperti yang kita telah katakan pada zaman Barisan Nasional, di mana kita ada MOU bersama Alibaba iaitu Jack Ma. E-dagang terbesar negara China dan salah satu terbesar dalam dunia supaya Malaysia menjadi hub e-dagang serantau. Kini perkara itu tidak terjadi kerana pertukaran kerajaan. Jadi, kerajaan boleh menghidupkan kembali perkara ini kerana dalam situasi pandemik ini, sektor e-dagang meningkatkan serta Malaysia berpotensi menjadi pusat e-dagang dan kita oleh meningkatkan pendapatan negara. Seterusnya, kerajaan juga perlu memainkan peranan mengurangkan cukai kepada barang yang ekspor ke luar negara seperti minyak sawit, gas asli cecair dan lain-lain. Selain itu, kerajaan juga boleh memberi subsidi kepada rakyat yang melibatkan dalam bidang tersebut supaya ia dapat meningkatkan perdagangan ekspor. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum, saya Adam Eka selaku Menteri Kedua akan memberikan pandangan saya mengenai pemulihan ekonomi selepas pandemik. Antaranya melalui agromakanan. Kerajaan telah membatalkan kelulusan kotak import barangan makanan dari luar negara semata, menyekat eksportan ayam ke luar negara dan memperkenalkan bantuan kewangan secara terus kepada rakyat terutamanya golongan B40. Selain itu, kerajaan turut mewujudkan tabung agromakanan melalui dana berjumlah RM500 juta melalui pemberian pinjaman mudah kepada penggiat industri agromakanan. Selain mewujudkan stok penimbal untuk ayam, daging dan ikan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi,
seterusnya program agenda perlindungan sosial. Dalam pada itu, kerajaan terus menambah baik program agenda perlindungan sosial di seluruh Semenanjung Sabah dan Sarawak. Antaranya menerusi fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegak keluarga Malaysia yang membabitkan 80 lokasi bandar luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Selain itu, Perdana Menteri menyifatkan beberapa siri lawatannya ke luar negara baru-baru ini membuktikan jalinan kerjasama yang baik serta hubungan diplomatik yang kukuh antara Malaysia dan luar negara. Nama saya Sin Yuan En. Saya adalah kerajaan yang ketiga. Hujah pertama yang saya nak sampaikan adalah menggalakkan pekerjaan tempatan. Selepas pandemik COVID-19 ini, ia telah memberikan impak yang besar kepada kadar pengangguran di pelbagai negeri dan industri dalam Malaysia. Pada tahun 2020 selepas COVID-19, pengangguran dalam Malaysia telah meningkat. Keadaan ekonomi Malaysia sekarang agak teruk menurut data statistik, sehingga Mac 2021 kadar pengangguran adalah setinggi 3.9%, bermaknanya seramai 610,000 orang menganggur. Biro Perangkan Malaysia meramalkan jumlah pengangguran kadar akan meningkat lagi sebanyak 5.5% pada tahun 2021, yang bersamaan dengan 860,000 orang kehilangan pekerjaan, terutamanya industri perkhidmatan seperti penerbangan, hotel, catering dan lain-lain. Untuk meningkatkan pekerjaan di Malaysia, perniagaan kecil dan sederhana iaitu PKS tempatan boleh memberi kesan positif dalam mengurangkan pengangguran luar bandar dengan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan dalam masyarakat. Perniagaan kecil dan sederhana PKS akan mewujudkan pekerjaan untuk orang yang tidak boleh diambil bekerja oleh syarikat besar, membantu mengurangkan kadar pengangguran negara secara beransur. Seterusnya adalah menggalakkan persaingan pasaran. Persaingan pasaran bermain peranan yang sangat penting untuk membawa faedah kepada pemulihan ekonomi. Sebenarnya, persaingan pasaran memberi manfaat kepada kedua-dua pihak iaitu pelanggan dan perusahaan. Penyelidikan saintifik menunjukkan bahawa apabila orang santai dan tidak berjaga-jaga, mereka hanya boleh mengembangkan 2% hingga 30% daripada potensi mereka. Manakala dalam proses persaingan, apabila orang berada dalam keadaan emosi yang tegang, ia kondusif untuk meletuskan potensi individu. Oleh itu, persaingan positif boleh menggalakkan produktiviti, mendorong pesaing dalam industri yang sama untuk melabur banyak tenaga kerja dan sumber bahan untuk menghasilkan produk baharu dalam tempoh yang singkat, supaya memperoleh kos atau kelebihan ciri tertentu dalam operasi pasaran dan menduduki lebih banyak bahagian pasaran dan memperolehi lebih banyak keuntungan. Dalam pasaran tempatan, perniagaan kecil dan sederhana iaitu PKS boleh bersaingan dengan syarikat asing untuk meningkatkan daya saing pasaran mereka. Jika berkesan, ia akan membantu meningkatkan bahagian pasaran tempatan dan daya saing perniagaan kecil dan sederhana. Pada masa yang sama, persaingan boleh merangsang persaingan untuk menambah baik dan berenovasi. Boleh membolehkan ekonomi pulih lebih cepat. Oleh itu, dalam kes persaingan yang kuat, ia adalah kondusif untuk menggalakkan pertumbuhan syarikat dan menggalakkan pembangunan ekonomi. Itu sahaja yang daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arif bin Muhammad Uzni,
selaku Menteri keempat akan memberikan pendapat mengenai pemulihan ekonomi selepas pandemik. Pertama, pembukaan sepadan negara bagi sektor pelancongan. Semasa berlakunya pandemik COVID-19, sektor pelancongan adalah salah satu sektor yang terjejas disebabkan berlakunya sekatan di sepadan negara yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Setelah hampir 2 tahun sepadan negara ditutup, kini sepadan negara kembali dibuka berdasarkan 3 perkara asas, iaitu panduan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19, membandingkan keperluan pembukaan sepadan di negara-negara lain dan memberi keselesaan kepada pengembara. Dalam isu ini, pembukaan semula sepadan negara dapat memberi kelegaan kepada pelbagai sektor terutama pelancongan yang terkesan berikutan ketiadaan pelancong ke negara ini. Dengan ini, ianya memberi impak yang serius kepada ekonomi, perniagaan dan sumber pendapatan keluarga Malaysia. Pengarah Eksekutif Persatuan Pemilik Hotel Malaysia (MAHO) Saharudin M. Said mendedahkan bahawa sektor pelancongan adalah penyumbang utama keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia sebelum pandemik COVID-19 ini melanda dunia. Pada tahun 2019, sektor pelancongan menyumbang sebanyak RM86.14 bilion, iaitu 13.3% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara melalui 26.1 juta pelawat antarabangsa yang memasuki ke negara ini. Statistik ada menunjukkan sektor pelancongan telah memberi pulangan yang besar kepada subsektor yang berkaitan seperti peruncitan, pengangkutan serta makanan dan minuman. Dengan ini, ianya dapat menambahkan pendapatan kerajaan dari segi cukai yang kemudian hari ianya akan dikitar semula ke dalam ekonomi negara melalui projek pembangunan, termasuk pembinaan sekolah, jalan raya dan hospital. Oleh itu, tindakan kerajaan untuk membuka semula pintu sepadan adalah langkah yang sangat tepat untuk memulihkan ekonomi negara bagi sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik sebelum ini. Seterusnya, yang kedua ialah melaksanakan Dasar Pandang ke Timur. Dasar Pandang ke Timur ini telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Dasar ini telah diperkenalkan sejak 40 tahun yang lepas. Dengan adanya dasar ini, pihak kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya mengikut kesesuaian keadaan di Malaysia. Dalam kes ini, Malaysia perlu mengkaji strategi dan model pertumbuhan negara-negara seperti China, Jepun dan Korea untuk mempercepatkan pembangunan dan pemulihan ekonomi Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana negara-negara tersebut jauh lebih maju dari aspek ekonominya berbanding dengan negara Malaysia. Oleh itu, Malaysia perlu mengikuti amalan yang baik dari negara-negara tersebut dan mengetepikan amalan yang tidak sesuai untuk Malaysia. Sebagai contoh, Jepun adalah rakan dagang keempat terbesar Malaysia pada tahun lalu dengan nilai dagangan dua hala berjumlah RM149 bilion, iaitu sebanyak 1,500 syarikat Jepun yang sedang beroperasi di negara ini. Di bawah dasar ini juga lebih 26,000 anak muda Malaysia yang telah belajar dan menerima latihan di Jepun dengan menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran tinggi. Justru itu, hubungan strategik dua hala ini perlu dipergiatkan, terutamanya dalam konteks memperkasakan karakter generasi masa hadapan negara ini. Ianya adalah bertujuan untuk membentuk dan melahirkan keluarga Malaysia yang mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi, mendukung jati diri yang tulen serta berdaya tahan untuk mengharungi apa jua cabaran yang akan datang dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara supaya dapat mencapai impian menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Saya Penghulu Leong Asun
So, terima kasih kepada Ketua Kerajaan dan kepada rakan-rakan seperjuang saya yang berpandang jauh dalam topik yang hangat kita bangkiti ini. Lepas saya mendedah cerocok daripada Ketua Kerajaan, Kerajaan 1, Kerajaan kedua, Kerajaan ketiga dan Kerajaan keempat. Kini tibalah masanya untuk saya sebagai Kerajaan kelima merangkap sebagai penghulu debate ini untuk membuat penyimpulan atas hujah yang telah diunsur daripada mereka. Bangkitannya, Ketua Kerajaan tadi adalah dengan menolak unsur tersebut dengan serta-merta. Melalui situasi yang agak panas tadi, Ketua Kerajaan telah memberi pentafsiran tentang asal unsur tentang ekonomi. Ekonomi ditafsirkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Selain dari ekonomi, fasa usul Ketua Kerajaan pada hari ini iaitu pandemik. Menurut WHO, pandemik atau wabak besar ialah kejadian penyakit dengan bilangan kes melebihi kadar biasa yang berlaku di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia dan melibatkan populasi yang besar. Kekuatan kami yang dihujahkan oleh Kerajaan satu tadi adalah menstabilkan ekonomi negara. Kedudukan ekonomi lebih kukuh ini menstabilkan pasaran buruh. Kadar pengangguran mencatatkan penurunan kepada 4.7% pada Mac lalu berbanding 4.8% pada Februari. Jumlah penganggur berkurangan 24,400 orang, iaitu daripada 777,500 pada Februari lalu kepada 753,200 orang. Kekuatan kami yang lain dihujahkan oleh Kerajaan satu tadi adalah meningkatkan perdagangan ekspor. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azim Ali berkata perjanjian perdagangan bebas itu akan berupaya meningkatkan pasaran ekspor bagi produk tempatan. Katanya melalui pengurangan atau penghapusan duti import di pasaran rakan dagang serta pengurangan halangan bukan tasrif. Selain keadaan ekonomi dunia semakin pulih sudah memberi impak positif kepada prestasi perdagangan negara. Kekuatan kami yang dihujahkan oleh Kerajaan 2 adalah mewujudkan tabungan agro makanan. Kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap perkembangan global terkini khususnya isu bekalan makanan dan kenaikan harga bahan makanan yang menjelaskan kesejahteraan keluarga Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata bagi menangani krisis ekonomi yang berlaku akibat pandemik dan konflik Rusia-Ukraine, kerajaan merangka tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang untuk menstabilkan bekalan dan harga makanan. Kekuatan kami yang lain dihujahkan oleh Kerajaan 2 adalah menambah baik program agenda pelindungan sosial. Kerajaan sentiasa menambah baik program agenda perlindungan sosial bagi memastikan setiap rakyat tidak tercicir dalam arus pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegak keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar, luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kekuatan kami yang dihujahkan oleh Kerajaan 3 tadi adalah menggalakkan pekerjaan tempatan. Kerajaan memperkenalkan program Malaysianization bagi menggalakkan pengambilan tenaga kerja tempatan sekaligus mengulangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awin Hazim berkata pekerja tempatan layak menerima insentif tambahan sebanyak 500 atau 20% daripada gaji bulanan melalui program ini. Sebagai contoh, jika tawaran gaji adalah 1,500, maka pekerja akan diberi insentif 500 menjadikan jumlah gaji kasar sebanyak 2,000. Kekuatan kami yang lain dihujahkan oleh Kerajaan 3 tadi adalah menggalakkan persaingan pemasaran. Kerajaan melaksanakan dasar yang menyokong persekitarannya mesra perniagaan dan pada masa semasa membaca pertimbangan perniagaan terutamanya membabitkan syarikat kecil dan sederhana. Kerajaan juga menumpukan kepada penyediaan perangan rawan
seperti infrastruktur yang boleh meningkatkan produktiviti negara berbanding terbabit dalam perniagaan hingga mengutamakan keuntungan melebihi kepentingan rakyat. Kekuatan kami yang dituju oleh kerajaan empat tadi adalah pembukaan sempatan negara bagi sektor pelancongan. Pembukaan semula sempatan negara hari ini menjadi satu additif signifikan kepada industri pelancongan negara yang menjadi penyumbang ketiga terbesar kedua dalam negara kasar. Presiden Malaysia Majlis Pelancongan Malaysia Yujadi Yudanis berkata ia menjadi titik tolak kepada 6 teras dalam pelan strategi dan pemasaran 2022 sampai 2023 turis Malaysia yang dijangka mampu melonjakkan semula industri pelancongan. Keturunan kami yang lain dihujatkan oleh kerajaan empat tadi adalah dasar pandang ke timur masih relevan. Dasar pandang ke timur yang diperkenalkan 40 tahun lepas masih relevan untuk rakyat dan negara ini, kata bebas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir Mohamad yang memperkenalkan dasar ini apabila menjadi Perdana Menteri pada 1981 berkata dasar ini telah menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur menerusi hubungan yang rapat dengan Jepun. Baiklah, debate ini telah usai. Saya atas grup 4 yang bertugas menyatakan debate ini ditutup. Sekian dan terima kasih.